Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Imam Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah wa nafa'allah bi ulumihi fid dharain amin. Ya, salam. Okey, Ustaz nampak. Okay, dia walahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang terindah, al-husna. Al-husna yang terindah. Wa sifatul ula. Ta'nis al-a'la. Al-ulia ta'nis al-a'la. Al-ula jamak pada al-ulia, ta'nis kepada al-a'la, ay murtafi'ah. Jadi kena ubahlah nama-nama yang terindah, bukan indah. Dan juga sifat-sifat yang tertinggi. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi. Dia azali, yakni qadim, dengan segala sifat dan nama-namanya. Ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatsatan. Kerana itu sifat-sifatnya bukanlah makhluk yang dijadikan dan nama-namanya bukanlah baharu. Jadi Allah SWT sedia ada dan juga azali dengan keagungan, dia panggil zat, nama dan juga sifat-sifatnya. Jadi nama-nama Allah SWT bukanlah dipanggil sebagaimana makhluk yang hanya wujud apabila dikehendaki oleh Allah untuk wujud. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang zatnya, sifatnya, sifat keagungannya yang semuanya sedia ada dan juga akan kekal bersama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dia menyebutkan kalama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzatihi la khalqun min khalqihi. Dia berkata-kata dengan Musa, Nabi Musa AS dengan kalamnya, yang mana kalam itu adalah sifat bagi zatnya, bukan makhluk dari makhluk-makhluknya. Jadi kalam Allah itu adalah kalam nafsi, kalam zat. Dan nafs sama makna dengan zat lah dari segi terjemahan harfiahnya. La khalqun min khalqih. Bukan makhluk daripada makhluk-makhluknya. Jadi sebab itu dalam akidah Asy'ariyah, apa yang tertulis, yang ditulis berhuruf itu bukan kalamullah. Itu adalah dipanggil dilalah, dilalah ala kalamullah. Penunjuk kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata makhluk ni lah. Sekalian makhluk ini menjadi tanda kepada qudratullah, sifat qudrah Allah Ta'ala. Jadi bukan makhluk. Makhluk ini bukanlah kekuasaan Allah itu sendiri, tapi dia adalah zahir. Lahirnya makhluk ini daripada iradah dan juga qudrah Allah Ta'ala. Dan berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu membezakan dengan kefahaman ahli falsafah. Ahli falsafah
dia menyatakan alam ini qadim. Kerana dengan alasan alam ini sudah berada dalam ilmu Allah yang bersifat qadim. Alam ini qadim, kata dia kerana alam ini berada dalam ilmu Allah yang qadim. Mana qadim dalam ilmu Allah. Bukan qadim dari segi kewujudan. Kewujudan itu ada permulaan alam ini. Apabila dizahirkan Allah dengan melalui iradahnya, dan iradah Allah Ta'ala ini ilmu tentang iradah Allah. Allah sedia mengetahui apa yang nak dia ciptakan dan apa yang nak dia kehendaki itu sudah dipanggil apa? Sudah berada dalam ilmu Allah yang qadim itu. Jadi alam ni ada dua cabang. Alam dalam rupa ilmu dan alam dalam rupa kejadian. Jadi alam dalam rupa kejadian itu tidak qadim. Tapi alam dalam rupa ilmu itu qadim. Jadi kita tidak bahaskan dalam akidah ini, dia tidak bahaskan dari sudut itu, ilmu itu. Qadim ni dari sudut kewujudan dia panggil. Kewujudan alam ni, kewujudan yang adanya, Rabbul Alamin. Kerana kewujudan ini dia hanya dua saja, Rabb satu, Al-Alamin satu. Kewujudan Rabb itu qadim. Dan kewujudan Al-Alamin itu tidak qadim. Jadi kalau kita memberi nama qadim itu kepada makhluk, jadi tidak ada bezalah makhluk dengan Tuhan. Padahal kita sedia maklum bahasanya dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan bahawa selain daripada Allah ini adalah Al-Alam. Al-Alamin. Apa makna Al-Alamin? Ataupun Al-Alam. Al-Alam ialah ma siwa Allah. Segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka tidak timbul, dia panggil. Tidak timbul kita nak menyebutkan alam ni qadim. Kerana dalam ilmu Allah Ta'ala ini adalah dia tu sedia ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alam itu sendiri diberi nama dengan Al-Alam. Yang maknanya alamatun. Al-Alam maknanya alamatun. Menjadi tanda, dia panggil. Tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila jadi tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka alam itu tidak boleh disebut sebagai qadim. Kerana yang qadim itu bukan alam. Yang qadim itu ilmu. Sifat Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala itu. Jadi ada kandungan ilmu tu dipanggil. Contoh macam kita kata Allah mengetahui. Allah mengetahui ta'aluk sifat ilmu itu inkishaf dipanggil. Allah mengetahui yang wajib, yang jaizat dan juga yang mustahilat. Jadi kalau begitu kita akan kata yang mustahil pun bersifat qadim jugalah. Kerana dia berada ilmu Allah. Jadi takkan boleh kita andaikan begitu. Padahal yang mustahilat itu ialah mustahil lah. Benda mustahil. Jadi sebab itu, cuma bagaimana kita sebut sebelum ini. Bila kita bersembang pasal orang lain, maka kita kena memahami sebagaimana orang lain faham lah. Jadi sebab itu tak bermudah-mudah kita nak boleh kata ahli falsafah Islam sebagai kita nak kata sesat atau apa tadi kalau kita nak kata kafir kerana mengiktikadkan alam ni sama macam Allah Ta'ala iaitu qadim. Itu kena berhati-hatilah. Sebab mereka tidak maksudkan sebagaimana kita maksud. Kita maksudkan alam tu qadim dari sisi kewujudan. Tapi mereka pula maksudkan alam tu qadim dari segi bukan kewujudan tu, dari segi dia panggil keberadaan dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita berbahas, berhujah, tapi tak boleh cepat-cepat nak menyesatkan sebab mereka maksudkan lain, kita maksudkan lain. Jadi sebab itu kita yang mutaakhirin ini kita tak boleh bercakap sebagaimana mutaqaddimin. Macam Imam Al-Ghazali, dia berhujah
Dia dalam dipanggil, dia menyebut dalam mauqi' hujah. Jadi berhujah maknanya tak apalah makna dalam berhujah dia panggil. Tapi kita pula dalam mauqi' taklid. Jadi maknanya kita bertaklid kepada imam kita. Dan bahasa kita sekadar yang ditulis oleh imam-imam kita lah. Jangan kita lebih. Yang dipanggil lebih daripada imam pula. Tapi orang kita ni begitulah keadaan dia. Bila dia memahami, dia cuba mengandaikan dia panggil. Dia cuba mengandaikan. Kadang-kadang andaian dia dari sudut kefahaman itu lebih daripada yang dikendaki oleh imam dia sendiri. Oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Oleh Imam Nawawi sendiri. Padahal kita hanya berada dalam kedudukan muqallid. Bukan mujtahid. Jadi sebab itu kalau muqallid ini, dia kena muqallid lah. Jangan pula muqallid itu cuba-cuba nak menjadi mujtahid. Lalu kita cuba membina furu' atas usul. Dia panggil dalam istilah. Dia panggil istilah fiqh dia panggil. Apa dia panggil takhrish. Takhrish. Kalau dalam mazhab fiqh sendiri pun, orang yang layak mentakhrish ni bukan semua orang. Dia panggil ashabul wujuh dia panggil. Ashabul wujuh. Itu dia panggil mazhab Syafi'i lah. Imam Al-Ghazali. Itu golongan-golongan dia panggil ashabul wujuh. Ini kita sebut bagi detail sikit dalam masalah ini. Disiplin dia panggil. Dan disiplin ini, kita yang muqallid ini, yang terbaiknya adalah menaqal. Kita menakalkan sama ada dari sudut nas ataupun dari sudut kefahaman nas. Ini majlis kita ni, kita akan bagi dua, kita bagi macam matan sikit. Kemudian anda nak ajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita lihat lebih lanjut yang inilah. Nombor 21. Alal arsh istawa. Dia beristiwa di atas arsh. Yang kita melihat syarah daripada ulama-ulama kita lah. Wa tajalla lil jabali, dia tajalli, yakni menampakkan sebahagian kebesarannya lil jabali kepada bukit. Fasara dakkan min jalalih, menyebabkan bukit pecah kerana kehebatan atau keagungan zatnya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berapa ni? Ayat surah Al-A'raf ayat 143. Tak kala Nabi Musa yang datang untuk munajat kepada Allah, maka dia pada ketika itu, Nabi Musa ini kalimullah. Dia sudah mendapat satu anugerah yang sangat tinggi, iaitu Allah berkata-kata dengannya tanpa wasitah dalam tafsir. Bila wasitah, tanpa perantara. Biasaannya para Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Musa AS direct lah. Bila wasitah dengan kaifiat yang layak bagi Allah. Lalu dia minta pula untuk melihat Allah. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani. Jadi Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Nampakkanlah. Lalu Allah Ta'ala berkata, lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu sekali-kali tidak
sanggup melihatku. Dan sebagian mufassir berkata, engkau sekali-kali tidak akan melihatku, yakni di dunia. Jadi di dunia. Jadi melihat Allah Ta'ala sama ada dunia akhirat. Melihat Allah Ta'ala sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tidak mustahil pada akal. Tetapi tidak berlaku di dunia. Tidak berlaku di dunia. Lalu Allah Ta'ala berkata, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku. Itu lamatan kata wa tajalla lil jabali, Allah tajalli kepada bukit. Tajalli itu maksud apa? Tajalli kepada bukit. Itu ada beberapa maksud dalam tafsir. Sebagian ulama menyatakan tajalli zahara wa bana zuhuran bila kaif. Iaitu Allah menampakkan dirinya kepada bukit dengan kenampakan tanpa kaif, tanpa dia panggil, dapat kita khayalkan bagaimana. Jadi jangan sekali-kali tuan-tuan sekalian terjemah tajalla, kerana ada orang dia tak berhati-hati dalam bahasa, dia kata tajalla Allah menjelma. Menjelma ini adalah perpindahan daripada satu bentuk ke satu bentuk, itu menjelma. Itu makhluk boleh lah. Malaikat menjelma jadi lelaki, jin menjelma menjadi benda-benda dan sebagainya. Itu makhluk. Jadi sebab itu tajalla, satu maksud iaitu menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya, mendedahkan dirinya. Bagian ulama menyatakan tajalla iaitu Allah menampakkan sebahagian daripada nurnya, daripada cahayanya. Iaitu sebagaimana dalam tafsir jalan lain, tafsir Zuhrah At-Tafasir, Safatul Tafasir, mereka menyebutkan bahawa nur yang dizahirkan Allah hanya sekadar separuh dari hujung jari kelingking, namun dengan kerananya runtuh dan menjadi rata bukit serta pecah. Melihatnya Nabi Musa jatuh pingsan. Jadi nur Allah Ta'ala pula bukan bermakna nur yang berada pada zat Allah. Kerana nur ini, kalau kita tengoklah hadis, Nabi kata, hijabuhun nur. Yang menghadang, dia panggil yang menghijab. Di antara Allah dengan makhluk ni adalah cahaya. Jadi cahaya itulah nurun anna arahu. Bila ditanya Nabi, adakah engkau melihat Allah ketika Mi'raj? Lalu Nabi menyatakan, nurun anna arahu. Cahaya, kata Nabi. Bagaimana untuk aku melihatnya? Maknanya dihadang oleh cahaya. Anna arahu. Ini kaifa arahu. Jadi maknanya dihadang oleh cahaya. Jadi seolah-olah wallahu a'lam, nanti bila akhirat nanti Allah meningkap ataupun mengangkat tabir daripada dia, maka ahli syurga akan melihat Allah. Bukan mana Allah itu menjelma. Itu kena guna bahasa yang tepat lah. Jadi sebahagian menyatakan maksud Allah tajalla lil jabali, yakni Allah membuka nur, membuka nur yang menghijab dia dengan bukit tu, tapi bukan buka penuh. Kata ulama iaitu sekadar sehujung hujung jari kelingking. Hujung jari kelingking jadi kelingking, hujung jari kelingking sikit saja. Allah buka nur itu. Nur yang menghijab di antara dia dengan makhluk itu sikit saja. Itu pun gunung tu dah pecah. Dan Nabi Musa bukan melihat Allah Ta'ala, tapi melihat gunung yang pecah itu, dia jatuh pingsan.
Jadi bagaimana. Yang ketiga maksud azhara ba'd jalalih. Tajalla dengan makna menampakkan sebahagian keagungannya. Menampakkan sebahagian keagungan zatnya. Dan yang keempat ada ulama berkata Allah memberikan kepada bukit itu kehidupan dan penglihatan hingga dia dapat melihat Allah. Pandangan ini merupakan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari sebagai menyatakan dalam oleh Imam An-Nasafi. Jadi ini dari segi akli lah. Jadi macam mana bukit ni, sebab orang yang nak terkesan dengan sesuatu ni, dia adalah hidup. Mesti hidup dan juga memiliki kemampuan al-idrak, dia panggil. Idrak ni mencerap, dia panggil. Dan mencerap sesuatu yang didengar, dilihat ataupun difahami. Barulah akan menimbulkan kekaguman, kesan dan sebagainya. Jadi sebab itu mengikut pandangan yang ditarjih oleh Imam Al-Maturidi dan juga Imam Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, kata mereka maksud tajalla ialah Allah sebelum dia menzahirkan kebesarannya ataupun menyingkap nur yang menhijabnya, maka Allah memberikan kepada bukit itu kehidupan dan penglihatan. Hingga dia dapat melihat Allah dan merasai kebesaran Allah Ta'ala. Jadi, tuan-tuan sekalian, Aqidah Qairawan ni, Alhamdulillah nak syarahkan, tapi tak habis lagi. Sekadar ni lah, sekadar tajalli ni lah. Syarah yang agak detail jugalah, nakalkan daripada pandangan-pandangan alim ulama kita. Tapi setakat ni, baru setakat ini, maknanya dia ada banyak fasa lagi lah. Dan insyaAllah kalau siap nanti mungkin kita boleh kongsikan. Dan kita 26 hari ini di sini. Kita berhenti. InsyaAllah. Kerana kita nak tengok syarah pada istiwa. Makna istiwa. Kerana untuk rasa pentinglah kita tafsirkan sikit di sini. Al-Arsy istawa. Kerana mata-mata yang lain rasa tidak menyentuh. Di sini sentuh. Kita bimbang takut kita silap faham. Jadi kita tengok secara inilah harfin apa yang diulas oleh alim ulama kita, insya-Allah.